Saudara, baru-baru ini kita diberitahu bahawa gelombang panas yang dirasakan di Singapura dan negara-negara lain Asia Tenggara dijangka berlarutan beberapa bulan lagi sehingga Oktober ini. Jerebu serta kemarau juga dijangka muncul kembali dan menjejas negara seperti Singapura. Sejauh manakah masalah cuaca ekstrim ini akan menjejas kehidupan masyarakat serta apa perkara-perkara yang perlu diberi perhatian? Pakar alam sekitar Dr. Serina Rahman berkongsi pandangannya dalam analisis malam ini. Suhu panas di Singapura mencecah 37 darjah Celsius bulan lalu, iaitu suatu rekod tertinggi sejak 40 tahun lalu. Dan baru-baru ini, pihak berkuasa cuaca dan iklim memberi amaran fenomena El Niño akan kembali berlaku pada separuh kedua tahun ini. El Niño akan menyebabkan cuaca lebih kering dan panas ke Asia Tenggara sebagaimana yang berlaku 8 tahun lalu. Menurut Dr. Serina Rahman, ini antara kesan yang mungkin berlaku. Walaupun ramalan cuaca boleh bagi tahu kita mungkin akan ada suhu sangat tinggi, sebenarnya dalam satu hari kita boleh mengalami suhu yang sangat tinggi, lepas tu hujan lebat. Jadi yang kami akan mengalami sebenarnya adalah uncertainty. Kita tak akan tahu hujan lebat ke, panas ke. Jadi kalau kita sebagai orang biasa, kita nak pergi kerja, yang paling basic itulah kita tahu kan, luar panas balik hujan, tiba-tiba malam sejuk. Inilah buktikan yang cuaca kami dah unstable. Menurut Dr. Serina lagi, gabungan cuaca panas, cuaca tidak menentu dan kesan El Niño di darat dan lautan itu akan menjejas sektor pertanian serta hasil tangkapan nelayan. Dan bekalan makanan ke Singapura boleh terjejas, kata beliau. So, kalau kami di Malaysia kurang dapat ikan, kita punya hasil ladang kebun semua kurang, memang itu akan affect import ekspor kami kepada Singapura. So memang ada kesan akan kepada Singapura. Bukan yang kita boleh cakap tak apa, Malaysia tak hantar, tak apa, kita ambil dari Indonesia. Sebab benda ni kalau affect Malaysia, affect juga Indonesia, affect juga Filipina, sebab kita semua kawasan yang sama dan cuaca ni tak ada border. Kan kalau Malaysia kena ribut, Jurong pun akan kena ribut. Contoh macam itulah. So kita semua ni dalam keadaan yang sama. Mujur, kata beliau, Singapura sudah bersiap dengan pelbagai langkah bagi memastikan jaminan bekalan makanannya, termasuk menerusi ladang bertingkat dan ikan ternakan. Namun di sini jugalah, rakyat Singapura perlu lebih bersikap realistik. Mungkin orang akan cakap, hasil laut tu yang dapat, rasa dia lain lah. Tak sesedap kalau dapat kat air ikan liar yang memang bebas lah. Nak bandingkan ikan tu dengan ikan bela memang jauh. Tapi at least dapat ikan. Dan jadi warga Singapura mungkin kena kurangkan expectation kepada merasai ikan yang paling-paling sedap sebab akan sukar untuk dapat, dan biasakan diri dengan ikan yang dibela. For example macam gitulah. Berhubung cuaca berjerebu, Pusat Kaji Cuaca Khusus ASEAN sudah pun menyatakan risiko berlaku jerebu kini lebih tinggi dan ia menjangkakan asap rentas sempadan akan menjejas bahagian selatan Asia Tenggara antara sekarang hingga Oktober. Pusat tersebut kini menasihatkan negara rantau ini supaya mengambil langkah waspada demi mencegah kejadian kebakaran hutan belukar dan jerebu ikuran cuaca kering. Bagi Dr. Serina, dalam soal jerebu, selain berpunca dari faktor cuaca, ada faktor manusia yang perlu diberi perhatian. Orang Singapura, Malaysia selalu suka tuduh Indonesia yang punca haze yang datang kan. Tapi kalau buat kajian lebih, kalau kita tengok siapa sebenarnya yang buat slash and burn, kebanyakan company yang owner dia orang Singapura dengan Malaysia. Dan lepas tu orang akan cakap, tak ada, ini orang kampung kat sini yang buat. Biasanya orang kampung tu tak nak slash and burn sebab dia yang kena duduk dalam keadaan berasap. Lantaran itu, Dr. Serina menekankan betapa usaha memerangi perubahan iklim ini memerlukan kerjasama berbilang pihak.